Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Okey, untuk vlog saya pada kali ini agak berlainan, siap dengan template card dan sebagainya. Okey, jadi bersama-sama saya pada kali ini Tuan Haji Fauzan. Okey, saya berada di Pekan Meru, Kelang. So, Tuan Haji Fauzan ni dia salah seorang yang mempraktikkan kaedah rawatan secara tradisional. So, kepada anda di Selangor khususnya, Meru, Kapar, Kelang dan sebagainya, kalau ingin mendapatkan rawatan urut, bekam dan sebagainya, kaedah-kaedah rawatan tradisional, bolehlah datang ke Pekan Meru, tak jauh daripada traffic light Pekan Meru, depan dengan RHB Bank. RHB Bank di seberang jalan kan, ni depan. Nanti saya akan tuliskan alamat dan nombor telefon. So, untuk malam ni saya akan cuba kaedah urutan yang dipraktikkan oleh Tuan Haji Fauzan. Okey, sebelum kita meneruskan kaedah urutan malam ni, mungkin Tuan Haji Fauzan ada nak cerita sikit lah apa yang dibuat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua pendengar ataupun yang melihat video ni dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Jadi tak nak panjang, nak ringkaskan, nama saya Fauzan, asal daripada Kedah. Sekarang dah menginap di Selangor dah masuk 20 tahun lebih lah. Dan mengamalkan perubatan ni dipanggil, nak kata tradisional tak, kalau tradisional ni dia panggil lama. Dia perubatan Nabawi. Perubatan Nabawi ni dia evergreen, daripada dulu sampai ke hari kiamat dia relevan sampai ke hari kiamat. Perubatan Nabawi termasuk bekam dan sebagainya lah. Islam ni dia terima pakai sebenarnya semua jenis perubatan, tapi tengok pada dua benda. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang keduanya, tidak gunakan peralatan ataupun unsur-unsur yang haram. Jadi termasuk juga rawatan yang saya buat ni, termasuk juga akupuntur. Akupuntur itu bukan asalnya daripada perubatan Islam pun, dia banyak diamalkan dalam TCM, Total Chinese Medicine. Tapi penggunaan jarum dia tu tidak haram, dan kita tak kata jarum tu ya bagi baik. Jadi dia tak mensyirikkan Allah. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Sakit daripada Allah Ta'ala, yang menyembuh pun daripada Allah Ta'ala. Mana semua rawatan ni sebab kita buat perubatan Nabawi ni, amalkan apa yang Nabi buat, sebab Nabi bagi tahu dalam hadisnya likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada ubat. Jadi apabila semua penyakit ada ubat, insya-Allah adalah ubat dia tu. Kalau pun penyakit setakat yang kita boleh ikhtiarkan, kita akan ikhtiarkan, dan kita selepas tu baru kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang bagi baik itu pun dia, yang bagi sakit itu pun dia, insya-Allah. Okey, so betul. Saya dah lengur-lengur kaki sikit. So kita cubalah insya-Allah. Okey guys. Jom. Ni kena nak tidur macam mana ni? Nak tengok tangan dulu. Oh, tengok tangan dulu. Kita tengok tangan, kita tahu je lah. Sebab Allah Ta'ala ni dia jadikan suatu tu tak sia-sia. Nabi apabila bangun tengah malam sebelum tahajud, ada riwayat bagi tahu, kata Nabi akan dongakkan kepalanya ke langit dan dia akan baca ayat ni dalam ayat-ayat terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Jadi Nabi bagi tahu, bagi setiap penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang fikir itu macam mana? Orang yang sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, sewaktu dia berdiri, sewaktu dia duduk maupun berbaring. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan sia-sia. Jadi nak bagi tahu dekat sini, tiap-tiap orang dia ada tangan. Dekat tangan tu ada yang 5 jari, ada yang 6 jari, ada yang 4 pun ada. Ada yang bengkok, ada yang bengkok ibu jari, ada yang bengkok jari telunjuk, ada yang bengkok jari tengah, ada yang
tangan cantik macam tangan baby. Nak tengok, nak tahu tangan cantik, tapak tangan cantik, tapak tangan baby. Dia pink semua. Dia pink semua, tak ada nak urat apa semua. Tak nampak. Mana baby ni dia darah dia tu jalan sempurna. Darah muda. Jalan sempurna. Tapi bila dah tua, dia tunjuk tanda-tanda sini. Apa yang berlaku dekat badan, semuanya dia tunjuk dekat tapak tangan. Tu katanya li ulil albab. Jadi tu bagi orang yang berfikir. Fikir ni dia kena belajar. Jadi ibu jari ni tak sia-sia Allah Ta'ala jadikan. Dia menunjukkan kepada usus besar, keadaan kita punya usus besar. Yang ini jari telunjuk berkenaan dengan perut ataupun kita punya usus kecil. Yang jari tengah berkenaan dengan jantung. Jari manis ni berkenaan dengan imuniti. Dan yang jari apa ni? Jari anak. Jari anak, jari kelingking. Ini tulang belakang. Jadi sepatutnya dia lurus, semua lurus. Tapi kalau bengkok tu dah ada masalah. Ni kalau tengok dia ada bengkok masuk ke dalam sikit. Menunjukkan usus dah ada masalah. Ini kalau makan dah tak boleh makan banyak. Kalau tekan sini pun sakit. Sakit, memang sakit. Dia kalau makan sikit dah kenyang. Betul tak? Memang saya tak makan banyak. Dia bengkok tu sebab dah ada masalah dekat usus tu. Angin banyak, angin dah duduk kat situ. Nabi kata usus kita ni, perut kita ni 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan, angin. Tapi apabila angin dah ambil alih, dia duduk kat tempat makanan, sebab tu tak boleh masuk banyak. Masuk sikit dia dah tolak. Dah rasa tercekik dah. Kalau bengkok ni masalah usus. Bengkok dah ada masalah. Dan ini juga boleh kita ni daripada pengalaman yang merawat, masalah gastrik. Lagi bengkok, lagi kuat gastriknya. Ada yang sampai lambat makan sikit dia pengsan. Ada yang lambat makan dia pedih hulu hati. Ada yang lambat makan dia sakit kepala. Ada yang lambat makan dia pengsan. Itu dah tahap teruk lah. Dia mungkin dah ada ulcer. Jadi yang ni kita rujuk dekat sini ni, kita nak confirmkan, kita boleh tengok dekat lidah. Jeli lidah tu, ini dah ada ulcer contohnya kan. Itu kalau dah sampai gitu, kita dah boleh cerita lah. Ini makan pedas-pedas tak boleh. Betul. Sekejap nak cerit lah. Contoh dekat lidah, dia dah macam terbelah kan. Sedetik-sedetik lidah. Ni okey, belum ada ulcer. Alhamdulillah. Mana belum sampai ke tahap yang teruk lah. Tapi gastrik tu dah ada. Dia akan sakit sini. Jadi sakit sebab apa? Angin duduk dekat tempat tu. Dah penuh. Jadi kalau tekan ni rasa macam nak sendawa, macam nak berak, nak kentut, semua ada. Dia senang. Sakit. Okay. Yang ni jantung. Kalau yang ni bengkok ni, dah ada tanda-tanda lah. Ni tak ketara sangat. Tak bengkok lagi kan? Tapi macam ada makan sebelah kat tu. Yalah. Makan sebelah. Tengok juga keadaan. Jarinya. Ini tengok dia kadang-kadang rasa, kalau betul yang saya tanya ni, dia sering berdebar-debar, tak pasal-pasal, tiba-tiba duduk ada apa ni. Kadang-kadang mudah terkejut, cepat mengah, naik tangga 2-3 kali mengah, jalan jauh sikit mengah. Itu kalau ada tanda-tanda tu menunjukkan dah ada plak di selaput jantung. Immunity ni maksud dia? Immunity ni menunjukkan kita punya antibody, ketahanan tubuh. Okey. Kalau dia bengkok tu menunjukkan imuniti lemah. Imuniti lemah ni dia akan menyebabkan sakit sesemua. Ni tulang belakang. Dia kalau bengkok dia ada ruas kat ni. Kalau bengkok bahagian bawah ni dia masalah dekat tulang belakang. Kalau atas ni sikit. Jari ni boleh bagi gambaran awal lah. Gambaran awal. Mana kadang-kadang kita tengok telapak tangan tak boleh membantu, kita tengok dekat lidah. Kalau dekat lidah tak membantu, kita tengok dekat anak mata. Mata ni suluh-suluh pen ni. Suluh dekat mata. Ini mata. Ini dipanggil kaedah iridologi. Okey. Ini dah ada katarak. Pernah belajar kat Jepun kan? Tak ada. Pernah pergi Jepun lah, tak ada lah belajar kat Jepun. Ada ilmu daripada Jepun. Ulang alik ke Jepun lah, dah jadi macam rumah kedua lah dulu. Kita sakit sebab imuniti kita lemah. Sebab apa imuniti kita lemah? Yang saya belajar 3 benda. Sebab tu kita tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan ni, kita tengok imuniti je, lemah dekat mana. Ada 3 benda. Yang pertamanya, angin dalam badan tak stabil. Yang kedua, suhu dalam badan tak stabil.
Yang ketiga toksik banyak. Jadi tengok tapak tangan tu, kita cuma tengok 3 benda tu je. Jadi angin dalam badan tak stabil, dia sakit melibatkan masalah angin lah. Selalu sakit kepala, jadi baran. Dia angin mempengaruhi emosi. Lepas tu jadi sesak, gastrik, apa semua tu angin banyak. Makan sikit dah kenyang. Tu angin, semua masalah angin. Kalau masalah suhu pula, kita boleh tengok dekat tapak tangan dia punya ruas ketiga jari tu bengkak. Itu dia nak bagi tahu kata ginjal bengkak. Tak tengah malam bangun nak buka peti ais, pagi sarapan nak minum Milo ais, nak minum teh ais limau. Itu dipanggil bahasa tubuh. Sebab bila masalah suhu, ginjal dia tak boleh kontrol, jadi dalam tu panas tu tak keluar, kencingnya tu tak lancar, tak lawas. Sebab apabila kita punya pembuangan air kencing lawas, panas tu keluar. Jadi bila tak lawas, panas tu tak keluar. Bila panas tak keluar, orang yang panas dalam ni dia takkan boleh tidur awal-awal. Pukul 10, pukul 9 dia takkan boleh tidur. Paling awal pukul 1, pukul 2. Bila dia tidur lewat, dia tak dapat hormon tu, melatonin tu. Jadi tak berlaku repair dekat badan. Bila tak berlaku repair dekat badan, segala sel-sel yang rosak tu tak dikeluarkan. Bangun pagi tu lesu. Kita bangun berlaku repair, dapat deep sleep malam tu, bangun nak terberak, dia buang sel-sel yang rosak tu, dia buang. Jadi dia tumbuh sel baru, kemudian dia aktifkan balik, bangun tu segar. Tu beza dia. Sebab apa segar? Sebab sel-sel dia baru. Jadi bila sel-sel baru tu berfungsi, badan tu secara automatik dah di repair. Bila repair tu semua penyakit hilang lah. Jadi yang penting, sebab apa orang susah nak baik tu, salah satu dia sebab dia tak dapat deep sleep, dia tak boleh tidur. Sebab tu orang yang kerja shift susah nak baik sakit dia. Tidur malam dengan tidur siang tak sama. Tidur tak cukup lah. Tidur tak cukup. Dia bukan tidur cukup ni dari segi jumlahnya. Tapi yang sebenarnya tidur ni dia bukan kena 6 jam. Yang penting tidur tu mesti berkualiti. Deep sleep, dapat deep sleep dan dapat 2 jam sudah. Sebab tu Nabi lepas isyak dia suruh tidur. Sebab supaya boleh bangun awal. Tidur awal tu sebab waktu tu hormon keluar, hormon dipanggil hormon melatonin. Hormon melatonin ni bantu kita punya repair dalam tubuh. Cara dia repair ni, dia buang sel-sel yang rosak, dia rehat, kemudian dia keluarkan sel-sel yang baru, kemudian diaktifkan. Bila bangun tu segar. Tapi nak dapat deep sleep ni macam-macam. Zaman sekarang ni susah. Sebab orang kadang-kadang telefon tu duduk dekat kepala, kadang-kadang telefon tu duduk Memang duduk sekali. Jadi bila kita tidur, mata pejam. Telefon, gadget-gadget ni, radio, TV tu, tambah ada yang sumbat dengan earphone masuk dalam ni, itu memang tak akan dapat deep sleep. Tak kira lah dia mengaji ke apa, sebab benda tu ada frekuensi. Kalau ada frekuensi, otak ni tak berehat, otak jalan. Bila otak jalan, walaupun mata pejam, bangun pagi tu lesu, sebab otak buat kerja lebih. Sama macam kita minum ais untuk suhu, contoh dia. Biasa kalau bulan puasa, kita penat, letih sebab tak makan, contoh dia. Tapi bukan kata sebab makan tu jadi kenyang, tak. Tapi apabila kita buka puasa, sepatutnya lepas kita makan, kita jadi kuat. Tapi kalau kita minum ais, jadi lemah. Kalau maghrib tu dekat nak habis waktu tu, baru boleh angkat bontot tu pun sebab dah nak habis waktu. Kalau tak duduk situ, payah nak bangun sebab kita minum ais. Minum ais ni dia sejuk, ais 0 darjah. Suhu badan sihat 36 tu nak masuk bilik tembak ni 36,5, 37,5 dia kira demam. 37.5 ke bawah sihat. Jadi suhu badan 36, ais tu kosong. Bila masuk kat sini dia sejuk sampai kat leher ni, dia sampai bawah dah tak sejuk dah. Apa benda yang menyebabkan masuk dalam ni tak sejuk? Itu kerja ginjal. Dia buat kerja nak stabilkan suhu yang sejuk masuk tu supaya stabil dengan suhu badan. Ginjal buat kerja lebih. Jadi sebab apa kita malas nak bangun lepas buka puasa minum ais tu? Sebab ginjal dah buat kerja teruk. Kita tak perasan. Dia buat kerja, jadi malas nak bangun. Main bola kan, sama je. Keluar rehat separuh masa pertama, minum ais. Nak masuk separuh masa kedua tu dah malas dah. Duhu. Sebab tu Islam dia tak bagi tidur lepas subuh, tak bagi tidur sebelum lepas asar.
subuh tu pertembungan suhu sejuk dengan suhu panas. Asar tu pertembungan suhu panas nak bertemu dengan suhu sejuk. Jadi orang yang tidur lepas asar tu nanti kalau dia tersedar dia jadi mamai semakan tidur lepas asar. Lepas subuh pun sama, subuh tu sejuk dan matahari naik nanti dia panas. Mana lepas subuh tak sesuai tidur? Memang tak boleh tidur, tak sesuai. Islam pun tak galak, dia kata rezeki tak masuk. Dia kena kerja, pagi tu kena buat kerja. Malam tu dia tak dapat deep sleep. Bila tak dapat deep sleep, seolah-olah malam tu dia tak tidur. Ganti ni. Jadi malam tu sebenarnya bukan paling penting malam tu tidur yang berkualiti. Dapat deep sleep. Bila deep sleep 2 jam cukup dah. Tidur pukul 9.30, pukul 10 tidur. Sedar pukul 2.30, pukul 3. Kalau dapat deep sleep, tutup lampu gelap semua, dapat deep sleep, insya-Allah sedar pukul 3 tu dah segar. Dah tak mengantuk dah. Boleh bawa sampai ke pagi. Buatlah nak buat apa. Time tu time paling mustajab nak minta apa-apa. Itu Islam dia suruh macam gitu. Bukan dia suruh tidur banyak. Jadi kalau malam tu tidur tak cukup, cover dengan siang tak boleh. Dia bukan tak boleh. Sebab tu Nabi dia tidur waktu siang sekejap, dipanggil Kailullah. Kailullah ni orang putih panggil nap, tidur sebentar, kurang-kurang 15 minit ke setengah jam gitulah. Tapi kalau dah jaga tu jangan sambung. Kalau sambung tu dia terjadi tak cukup. Tapi 15 minit waktu tengah hari tu tidur sebelum zuhur tu seolah-olah kita tidur 4 jam waktu malam. Itu beza dia. Itu sunnah lepas ni. Zuhur. Dia ada yang kata sebelum zuhur, ada yang lepas zuhur. Tapi kalau ada setengah yang saya baca tu, kalau hari biasa sebelum zuhur, hari Jumaat selepas zuhur. Jadi takut terlepas Jumaat tu. Lepas zuhur tu tidur, rehat sekejap. Jadi apapun kita ambil sunnah tu lah. Sunnah tu dia beza orang yang tidur dengan ilmu dengan orang yang tidur tanpa ilmu. Orang tidur dengan ilmu, dia niat malam tu nak bangun untuk tahajud kan, nak buat apa malam. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia tidur tu kosong, tak dapat apa. Walaupun dia dah niat, tapi walaupun malam dia tak bangun, dia tetap dapat pahala. Tidur bismillah. Ada orang tak baca bismillah, tak ada apa, tak dapat. Pesanan mengenai perubatan lah kan, yang diamalkan. So tidur yang kualiti bukan maksudnya tidur banyak, tapi tidur yang ada kualiti. Ada kualiti. Okay. Itu tadi sedikit perkongsian ilmu daripada Tuan Haji Fauzan mengenai kesihatan, riadah dan juga apa yang harus kita amalkan termasuk tidur yang berkualiti. So kepada anda sekali lagi yang tinggal di Selangor, Meru, Kapar, Kelang dan sebagainya, kalau nak cari satu kaedah rawatan yang bersesuaian, bolehlah datang berjumpa dengan Tuan Haji Fauzan. InsyaAllah dia akan bagi hikmah nasihat, kaunseling dan apa kaedah rawatan yang diperlukan oleh kita. Okey guys, kita bertemu lagi percuma. Okey, kita bertemu lagi bukan tak percuma, tapi dia punya consultation fee. Kita tak charge pun, free je. Percuma aja. Hikmah nasihat percuma. Okey, boleh datang sini. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Okey guys.